wa yakhtassu. Kat mana dah bunti hari tu? Wal sihhatu situ kan? Was-sihhatu. Ya. Was-sihhatu muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'a fil asahi. Sah itu apa takrif sah? Biasa kita sebutkan sembahyang dia dah sah. Puasa dia sudah sah. Sah tu apa sah? Sah ialah menepati amalan, perbuatan mukallaf yang mana mempunyai dua sisi. Perbuatan mukallaf ni memang dia mempunyai dua sisi. Satu sisinya menepati syarak, satu sisi lagi tidak menepati syarak. Dia dua sisi macam koin kan, duit shilling tu kan, dia ada dua permukaan kan, satu sebelah sini, satu sebelah sini, ada dua sisi ataupun dua permukaan. Begitu juga fi'lul mukallaf ada dua sisi, dua permukaan. Satu permukaannya menepati syarak, muwafaqatu asy-syara', dan satu lagi mukhalafatu syar'i, menyalahi syarak. Jadi perbuatan mukallaf ada dua sisi. Bila mana muwafaqatu asy-syara', maka dikatakan perbuatan itu sah. Sembahyang dia buat menepati syarak, cukup rukunnya, cukup syaratnya, apa yang syarak beritahu, semuanya dia buat menepati, maka sembahyangnya sah. Dan sebaliknya pula, bila tidak menepati syarak, maka sembahyangnya tidak sah. Boleh faham? Jadi dzil wajhain itu apa dia? Fi'lil mukallaf. Fi'lil mukallaf yang punya dua wajah, yang mempunyai dua sisi. Asy-syar'a tu maf'ulun bih, maf'ul bagi muwafaqat, baca mansub, maf'ul bagi muwafaqah. Muwafaqah masdar ya'malu amal al-fi'li, masdar yang mana boleh beramal sebagai fi'il. Dzil wajhain itu idhafah ila al-fa'il ke ila al-maf'ul. Dzil wajhain itu muwafaqah mudhaf, dzil wajhain mudhafun ilaih. Idhafah tu idhafah ila al-fa'il ke ila al-maf'ul. Ya, semua tutup muka ni apa hal ni? Tak nampak muka ni. Said ni Said Imran. Idhafah ila al-fa'il ke ila al-maf'ul. Ya, ila al-fa'il, idhafah ila al-fa'il. Menepati, kalau kita nak terjemah secara terjemah nahwiyah, menepati oleh perbuatan, boleh faham? Menepati oleh perbuatan mukallaf yang punya dua sisi. Menepati akan apa? Akan syarak. Boleh Rusli, boleh faham? Menepati akan syarak, itulah yang dikatakan sah. Fil asahi, ini ta'rif sah menurut pendapat yang asah. Apa itu al-wajhan itu? Al-wajhan iaitu muwafaqatu syar'i wa mukhalafatuhu. Maksud dua sisi iaitu menepati syarak ataupun tidak menepati syarak. Boleh? Kemudian wa bi sihhatil ibadati ijza'uha ay kifayatuha fi suqutit ta'abbud. Ijza'uha tu mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Wa bi sihhatil ibadati jar majrur mudhaf mudhafun ilaih, semua tu jadi khabar muqaddam. Jadi apa? Khabar muqaddam. Waktu kan kata khabar. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jumpa tu jumlah jar majrur, kemudian mudhaf mudhafun ilaih tu jadi khabar muqaddam. Maksudnya apa? Memadainya ibadat. Ijza' ni maknanya ai kifayatuha,
mencukupi ibadat itu. Kifayah, memadai, mencukupi, sehingga tak perlu diqadha lagi. Mencukupi dalam apa? Fi suqutit ta'abbudi, dalam gugurnya pengabdian, tuntutan pengabdian. Memadai, mencukupi dari segi gugurnya tuntutan pengabdian. Itu macam mana tu berlaku tu? Bisihhatil ibadati, mencukupi itu berlaku dengan sahnya ibadat. Dengan sahnya ibadat berlakulah apa? Berlakulah ijza. Satu orang sembahyang misalnya kan, dia buat semua rukun-rukunnya cukup, syarat-syarat sembahyang semuanya cukup, dan tidak ada mawani', tidak ada halangan-halangan untuk dia sembahyang, semua cukup, maka sembahyang tu sah. Dengan sahnya sembahyang dia tu, memadailah sembahyang itu. Memadai maknanya sudah mencukupi sehingga tidak ada lagi ta'abbud, tuntutan pengabdian. Maknanya Allah tak kata dah kepada dia, kamu kena sembahyang lagi, kamu kena buat lagi. Syariat tak akan kata dah kepada dia. Kalau tak, syariat akan beritahu, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Macam cerita satu sahabat tu kan, dia pergi nak jumpa Nabi, dia sembahyang. Sebelum jumpa Nabi, sembahyang dulu. Ada sesuatu rukun yang dia buat tak sempurna. Nabi kata kepada dia, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Qum fasalli, kamu bangun, kamu sembahyang balik, sebab kamu belum lagi menyempurnakan sembahyang kamu. Makna sembahyang kamu ada rukun ataupun ada sesuatu yang cacat sehingga tidak sah. Bila tidak sah, masih ada tuntutan untuk kamu melakukan sembahyang itu. Boleh faham? Jadi ijza'nya, memadainya sesuatu ibadat itu dengan sahnya dia. Mafhum mukhalafah dia apa? Mafhum mukhalafah, dengan tidak sahnya ibadat tidak ijza'. Sesuatu yang ibadat bila tidak sah, maka tidak ada ijza'. Tidak ada ijza', tidak ada kifayah, memadai. Bila tidak memadai, kena buat lagi lah. Alaisallahu bikafin abdahu. Allah Ta'ala tu kafi, mencukup. Allah Ta'ala pencukup, kafi, pencukup bagi hamba-Nya. Pencukup Allah jadi kafi bila hamba juga punya kifayah dalam pengabdiannya kepada Allah. Bila hamba juga buat kifayah, buat pengabdian yang sempurna, yang cukup rukun syarat semua, cukup fiqhnya, cukup tauhidnya, cukup tasawufnya, kan, kesempurnaan ibadat yang benar-benar sempurna ni bila cukup tauhidnya, akidahnya cukup, fiqhnya, syariatnya betul, dan tasawufnya betul, maka barulah ibadat dia, pengabdian dia ada kifayah. Barulah dia jadi benar-benar jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila ibadat dia, pengabdian dia ada kifayah, maka barulah Allah Ta'ala akan jadi kafi bagi dia. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bila Allah kafi, dia tak takut. Ya? Ya? Apa dia? Suara sangat takut? Tak jelas ke suara gitu? Dia putus. Putus-putus. Macam mana? Saya pun tak tahu juga ni. Sebab apa? Apa dia punya punca dia ni, tak tahu juga ni. Kita coba sekejap, saya cuba tu. Return to meeting. Okey, macam mana sekarang? Dah boleh? Masih itu, masih putus-putus. Inilah kelemahan teknologi ni, sistem ni dia ada kelemahan dia juga. Macam mana sekarang? Dah jelas? Sini dia tulis connecting ni ya. Mungkin talian dia. Boleh dah? Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi Boleh ya? Dah boleh dah. Dah boleh ya? Alhamdulillah.
Dia ni macam line tak keluar ni. Line sekali ada sekali tak ada ni. Tak apa, kita cubalah. Saya cuba juga. Saya cuba teruskan. Nanti kalau ada yang miss ke apa, boleh tengok dalam YouTube. InsyaAllah saya cuba upload ke YouTube. Okay. Memang line dia ada gangguan ni. Ada line tak kuat ni. Okay. Jadi okay. Bila ada hamba ni buat pengabdian kepada Allah dengan kifayah, dengan mencukupi segala tuntutan Allah, rukun, syarat semua, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan laksanakan Allah punya rububiyah. Allah akan beri kifayah dia. Bila kifayah, maka dia tak lagi takut. Dia wa yakhawifunaka billadzina min duni. Mereka menakutkan kamu dengan selain daripada Allah. Sedangkan bila Allah sudah kifayah bagi kamu, Allah jadi pencukup, maka kamu tak perlu bimbang dan tak perlu risau apa-apa. Sebab itu awliya Allah, Allah kata apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah ni mereka tidak ada apa-apa kebimbangan dan mereka tidak berduka cita terhadap apa-apa. Kemudian wa ghairiha. Wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha. Ghairil ibadah. Dalam syariat ni kita ada ibadat dan kita ada muamalat. Ibadat ialah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablun minallah. Muamalat pula hubungan dengan sesama makhluk Allah, hablun minan nas. Dalam dua-dua perkara ni, dalam ibadat pun ada sahnya, ada sah batalnya. Dalam muamalat, dalam uqud, dalam akad pun ada sah batalnya. Macam mana penentuan sah batal dalam ibadat? Penentuan sahnya ialah dengan ijza' tadi. Dengan ijza', dengan sudah tidak ada tuntutan, bermakna ibadat tu sudah sah. Sudah tidak ada lagi tuntutan pengabdian, maka ibadat tu sudah sah. Itu cerita ibadat. Sebab tu ibadat ni antaranya perlu kepada niat kan. Dalam ibadat perlu kepada niat yang betul. Innamal a'malu binniyati. Supaya salah satunya supaya ibadat tu sah, kena niatnya betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam uqud pula supaya sah. Sebab uqud ni muamalah sesama manusia, kena ada ijab qabul. Dalam muamalat, dalam akad. Contoh akad jual beli yang kita buat kan, sesama manusia. Akad kena ada ijab dan qabul supaya sah. Sebab ijab dan qabul itu berfungsi untuk ta'bir ma fi dhamir. Berfungsi untuk menzahirkan apa yang ada dalam hati penjual dan pembeli, supaya penjual dan pembeli itu sama-sama taradhi, sama-sama redha. Penjual redha untuk melepaskan barangnya, pembeli redha untuk melepaskan duitnya. Illa an takuna tijaratan an taradin, kan Quran kata. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, secara batal, secara tidak sah, secara tidak menurut syarak. Illa an takuna tijarah, melainkan perniagaan yang berdasarkan taradi, redha, saling meredai sesama kamu. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi taradi, nak zahirkan taradi kena ada ijab dan qabul. Itu di antara yang disyaratkan di dalam uqud. Dalam ibadat disyaratkan niat, dalam uqud disyaratkan ijab wal qabul. Bila bayar zakat kena ijab qabul ke tak? Di masa bayar zakat kena ijab qabul ke tak? Rusli. Ya Rusli. Masa zakat, bayar zakat, pembayar zakat ijab, penerima qabul. Mesti ke begitu? Ya? Ya Rusli. Mesti ke tak mesti? Tak mesti ya. Tak jelas suara hantar. Tak mesti ya. Dalam zakat tak mesti ijab qabul. Tak mesti. Dalam zakat tak mesti ijab dan qabul.
Tapi niat mesti tak niat? Niat mesti. Ya. Sebab zakat masuk dalam kategori ibadat. Ya. Niat mesti. Sebab zakat masuk dalam kategori ibadat, bukan muamalat. Zakat adalah ibadat. Dalam ibadat disyaratkan niat. Berbeza dalam muamalat, disyaratkan ijab dan qabul. Jadi zakat ni dia bukan kategori muamalat. Dia bukan kategori muamalat, dia kategori ibadat. Boleh faham? Ya Yusri, faham? Wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha, dengan sahnya perkara selain ibadat, yakni muamalat. Apa berlaku? Tarattubu atharihi, sabitlah kesannya. Ini pun sama ni, tarattubu atharihi mubtada muakhar, dan sihhati ghairiha itu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi maksudnya apa? Sabitnya asal, sabitnya kesan sesuatu. Contoh kita buat jual beli kan. Kita buat jual beli, sabitnya kesan daripada ijab qabul. Iaitu apa dia? Kesan dia thubutul milki. Sabitnya milik. Kesan daripada kesan dari ijab qabul yang sahih, sabitnya milik. Jadi tarattubu athari, sabitnya kesan daripada sesuatu akad, iaitu kesan dia apa? Adanya pemilikan ke atas barang berkenaan. Itu berlaku bagaimana tu? Berlaku dengan sahnya muamalat tadi. Boleh? Saya ulang. Sabitnya milik, mudah kita kata sabitnya pemilikan ke atas barang, taratubul athar, sabitnya pemilikan ke atas barang. Macam mana berlaku? Bisihhati tilkal uqud, dengan sahnya akad berkenaan, dengan sahnya muamalat berkenaan. Boleh faham? Dengan sahnya muamalat berkenaan, sabitlah kesannya. Kesannya apa? Thubutul milki, sabit pemilikan ke atas barang ataupun ke atas wang berkenaan. Jelas ha? Hari ni line ni ada on off ni. Macam mana Yusri? Jelas Yusri? Line hantar pun tak laju. Tengah dah. Okey, kita sikit lagi sebab mula lewat tadi. Aku ambil salam ini makan ayam. Tutup suara tu. Tutup suara. Wa yaqtul ijza'u bil matlubi fil asahhi. Boleh sikit lagi ni? Tadi mula lewat tadi. Wa yaqtasul ijza', penggunaan istilah ijza'. Penggunaan istilah ijza'. Penggunaan istilah ijza'. Boleh ulang balik tak? Ulang yang mana satu? Wa ghairiha tu. Wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha. Ya. Saya ulang daripada wa ghairiha. Wa ghairiha ay wa bi sihhati ghairiha, dengan sahnya perkara selain pemilikan. Ya. Dia berkait tu. Ya, wa bi sihhati ghairiha tarattubu atharihi. Dengan sahnya perkara selain ibadat. Dengan sahnya perkara selain ibadat. Apa perkara selain ibadat? Muamalat. Dengan sahnya sesuatu muamalat, tarattubu athari, sabitlah kesannya. Kesan daripada muamalat itu apa kesannya? Sabit pemilikan. Adanya pemilikan ke atas barang. Adanya pemilikan ke atas barang. Ada masalah ni. Dengarkan suara saya. Ada masalah ni pula ni. Masalah line ni. Line tak ada connection.
Lain tak ada connection. Kita tutup dululah insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam.